Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelajar. Okey, hari ini merupakan kelas pertama kita dalam subjek kontrak pembinaan dan perolehan. Jadi bab pertama ni kita akan memperkenalkan sistem perundangan yang digunakan di Malaysia. Okey, di antara kandungan hari ini ialah pengenalan kepada sistem perundangan, pengkelasan undang-undang, sumber undang-undang Malaysia, undang-undang dalam sektor pembinaan dan juga pihak yang terlibat dalam kontrak pembinaan. Tujuan pengenalan ni supaya awak tak terkejut lah bila nanti kita masuk kepada kontrak pembinaan yang memang akan kita gunakan bila awak dah graduan nanti. Okey, tujuan undang-undang semua kita hidup ni memang kena ada undang-undang lah. Kalau tak ada undang-undang dah kalang kabut dunia ni. Jadi sebagai warga negara kena mengikutilah undang-undang yang telah diwujudkan supaya negara kita aman, tak ada perbalahan di antara pelbagai kaum kita, pelbagai kaum, jadinya jaga keharmonian lah. Jadi kita selesa berada di Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita sepatutnya bersyukurlah negara kita ni walaupun banyak juga masalah-masalah tapi dapat diatasi dan juga majoriti rakyat adalah menghormati undang-undang. Untuk memastikan undang-undang ni dipatuhi, jadi ada jugalah tindakan yang terpaksa diambil dalam bentuk hukuman ataupun denda, supaya kita ni sebagai manusia ni kadang-kadang kalau tak ada hukuman atau denda, kita ni leka. Kita pun nak langgar peraturan. Jadi ini adalah sebagai mengawal supaya pelaksanaan undang-undang itu dapat dilaksanakan. Okey, ni adalah pengkelasan undang-undang yang ada dekat Malaysia lah. Kita ada undang-undang awam dan juga undang-undang persendirian. Undang-undang awam ni maknanya kita lah yang semua rakyat Malaysia akan patuh kepada undang-undang ni, undang-undang perlembagaan. Ini adalah untuk penstrukturan kerajaan dan juga untuk menjaga hak-hak asasi rakyat dan individu di bawah pemerintahan kerajaan kita lah. Perlembagaan. Jadi kena patuhlah, sebabnya kalau tak ada macam ni kita akan tak aman. Okey. Ada juga undang-undang pentadbiran. Ini untuk mengawal tindak tanduk dan penggunaan penguasa oleh badan eksekutif atau pentadbiran kerajaan. Jadi bila dah ada undang-undang tu, ataupun bila kadang-kadang kita bila dah ada kuasa tu, kena kawal juga. Janganlah disebabkan kuasanya kita menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan peribadi. Jadi adanya undang-undang pentadbiran dan juga undang-undang jenayah, yang mana dia menggariskan pelbagai jenis kesalahan yang mungkin dilakukan oleh rakyat terhadap negara, serta denda atau hukuman yang menanti mereka yang melakukan jenayah. Ini untuk menghalanglah rakyat, ataupun bukan rakyat lah, semua warga negara daripada melakukan jenayah. Jadi jenayah walaupun ada denda, ada semua, jenayah masih berlaku. Jadi kita sepatutnya berwaspadalah, janganlah nak buat jenayah sebab dia ni menyebabkan kita rasa tidak selesa, tidak aman berada dalam negara kita. Hidup dalam ketakutan. Kita tak naklah benda tu berlaku. Selain pada tu adalah undang-undang persendirian. Ni undang-undang kontrak. Ini sebahagiannya kita akan belajar jugalah ni berkaitan dengan undang-undang kontrak ni. Jualan barang-barang dan juga perniagaan lah kita ni. Penukaran, insurans, sewa beli dan juga undang-undang nanti kontrak itu termasuk dalam bahagian yang inilah, di mana kontrak itu akan mengikat perjanjian di antara dua pihak lah. Lepas tu kita ada undang-undang TOT ni. Ini TOT ni ialah berkaitan dengan pampasan berikutan daripada kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda yang diakibatkan oleh kecuaian atau pelanggaran peribadi atau harta seorang individu oleh individu yang lain. Ni untuk mengawal lah, supaya kita tak sukalah ceroboh mana-mana tempat yang kita nak. Ceroboh ni nanti kita akan masuklah dalam topik TOT ni. Jadi yang ini untuk mengawal hak masing-masing lah. Jangan kita sibuk ambil hak orang lain dalam TOT ni lah. Okey, lepas tu kita ada undang-undang amanah. Ni berkaitan dengan tanggungjawab serta perhubungan antara pemegang amanah dengan waris lah ni. Amanah ni sebenarnya kalau kita pasal harta pusaka ke wasiat ke apa benda, ni masuk dalam yang amanah ni.
Okey, lepas tu kita ada undang-undang tanah ni berkaitan urusan pentadbiran tanah, hak-hak dan tanggungjawab tuan punya tanah, pendaftaran, penyewaan, cagaran, syarat dan sekatan ke atas tanah dan lain-lain. Yang ini kita tengok geran tanah. Kat geran tanah tu sebenarnya dia akan nyatakanlah sekatan dia. Lepas tu berapa bayaran cukai setahun. Jadi macam ni sekarang ni awal tahun. Jadi kena bayar cukai tanah lah. Okey. Lepas tu kita ada undang-undang keluarga ni berkaitan perkahwinan, penceraian. Ni musim-musim hampir buka sekolah ni ramailah buat kerja kahwin. Kerja kahwin pun sekarang agak terhad disebabkan COVID. Jadi semua biasanya kalau kerja kahwin yang saya tengok tu dihadiri oleh keluarga terdekat je lah untuk mengelakkan COVID ni daripada tersebar. Jadi patutnya semua orang patuhilah benda tu. Sebab kita sedang berusaha untuk mengawal COVID ni daripada tersebar dan mengurangkan bilangan orang-orang yang terkena. Sebab kita tak tahu siapa di antara kita yang kena COVID sebenarnya. Okey, lepas tu kita ada undang-undang agensi berhubungan dengan prinsipal ataupun ejen. Ini mengatakan hak dan tanggungjawab prinsipal dan juga ejen lah. Lepas tu kita ada perkongsian hak dan tanggungjawab di antara ahli-ahli perkongsian. Undang-undang ni perlulah sebab bila kita ada buat perkongsian biasanya akan berlaku perbalahan. Jadi yang ini akan mengawal supaya tidak berlaku perbalahan di antara rakan-rakan kongsi. Macam itulah perkongsian ni. Sebabnya dia kena ada, kita kena buat peraturan lah yang rakan kongsi dalam ahli itu sepatutnya bersetuju dan faham apa yang maksud tersirat. Tak boleh kita buat-buat lepas tu bila ada isu baru kita nak bangunkan undang-undang mengenai perkongsian. Itu dah jadi menjadi tak sesuai ataupun dia mungkin jadi ketidakpuashatian di antara satu sama lain. Jadi sebelum buat tu kena ada satu yang telah dipersetujui dan semua orang faham. Undang-undang syarikat ni berkaitan penubuhan, pendaftaran ataupun pembubaran syarikat, hak dan tanggungjawab syarikat, warga negara, korporat punya entiti undang-undang yang berasingan, hak-hak dan tanggungjawab pemegang saham dan pengarah-pengarah syarikat serta lain-lain. Ni sebutlah untuk syarikat. Okey. Ini adalah sumber undang-undang yang ada dekat Malaysia ni. Kita ada undang-undang bertulis. Ni bertulis ni maknanya kalau masalah kita akan refer kat situ lah undang-undang bertulis. Iaitu dalam perlembagaan persekutuan, perlembagaan negeri, akta parlimen, enakmen negeri dan undang-undang subsidiary. Lepas tu kita ada undang-undang tidak bertulis. Itu iaitu keputusan hakim. Maknanya kadang-kadang setengah-setengah kes kadang-kadang bila kita masuk dalam court, kadang-kadang kes tu tak pernah wujud. Jadi hakim akan buat keputusan, dia akan menjadi undang-undang lah. Biasanya kalau dalam kes-kes mahkamah bila ada macam tu, hakim buat keputusan untuk kes-kes yang akan datang. Benda ni keputusan tu akan digunakan juga sebagai reference untuk buat keputusan lah. Kita ada undang-undang common law dan equity English. Undang-undang adat ni macam undang adat pepatih lah. Jadinya dia biasanya kalau pepatih ni setengah negeri je lah. Macam Negeri Sembilan yang masih kuat dengan adat undang-undang adat pepatih lah ataupun undang-undang yang lain lah. Undang-undang Islam ni inilah yang ikut-ikut agama kita lah, agama Islam. Okey, ini undang-undang yang secara umum lah yang ada di Malaysia dan juga sumber-sumber dia. Sekarang ini kita terus kepada, dan nak masuklah kepada kita punya core, iaitu undang-undang dalam sektor pembinaan. Kita ada undang-undang kontrak dan juga TOT. TOT tadi pun masuk dalam slide yang sebelum ni kan, ada TOT kan. Jadi TOT ni kita akan gunakan juga dalam pelaksanaan kerja untuk kontrak pembinaan. Okey. Undang-undang kontrak ni adalah undang-undang persetujuan. Kontrak ni adalah persetujuan di antara dua pihak atau lebih yang mestinya sah di sisi undang-undang, di mana kontrak itu sebenarnya dia complete set.
Dia complete. Dia adalah cakap tanggungjawab. Dia contohnya dalam projek pembinaan, dia akan bagi tahulah tanggungjawab klien dan juga kontraktor. Dia undang-undang yang wujudkan dalam dokumen kontrak contohnya, dia tidak boleh menyebelahi satu pihak aja. Dia kena dua-dua pihak, dia fair. Bukan undang-undang tu pihak pada klien aja, nak cover klien je. Tak, dia klien dan juga kontraktor. Dan ada juga yang masukkan juga mengenai kepentingan orang awam kat situ lah. Dia nyatakan sikit lah. Tapi lebih mengikat di antara dua pihak. Jadi, sepatutnya bila kita terikat dengan kontrak atau terlibat dengan kontrak ni, sepatutnya semua faham apa dia dalam dokumen kontrak itu supaya dipatuhi oleh semua orang. Tapi, sebab saya ada pengalaman kerja, sebenarnya undang kontrak ni kadang-kadang kita baca kita tak faham. Bila terjadi perkara itu dalam pelaksanaan projek, baru kita ada dalam sini dinyatakan. Baru kita tengok. Tu jadinya bila kita makin lama terlibat dalam bidang pembinaan ni atau sektor pembinaan ni, kita lebih mudah memahami pasal kontrak. Tapi kalau untuk baru-baru tu lah, saya sendiri dulu masa kerja kat JKR pun, sebenarnya saya pun tak berapa nak faham sangat. Tapi bila kita melaksanakan, apply, kita kena baca satu-satu kat situ. Kat situ bermulanya pemahaman yang lebih jelas lah. Sebab aplikasi. Jadi jangan risaulah untuk ni, kita bukan suruh awak hafal dokumen kontrak tu. Semasa pembelajaran kita nak awak memahami benda-benda yang penting yang sering berlaku dalam aktiviti kontrak sendiri. Okey. Dalam dokumen kontrak atau undang-undang kontrak itu, dia ada satu nama dia syarat-syarat kontrak lah. Dia ada banyak lah. Kalau kat Malaysia ni kita ada JKR 203, ni ada 203A dan B, A203 dan 203A. Nanti kita akan terangkan lah lebih detail apa dia undang-undang dalam JKR. Untuk kelas kita akan refer kepada JKR 203A sajalah. Tapi sebenarnya kandungan dalam undang-undang kontrak dalam PAM ni Persatuan Arkitek Malaysia, PAM IM, Institute Engineer Malaysia dan CIDB, Construction Industry Development Board. Ni ada 3 lah syarat-syarat kontrak dalam dokumen kontrak itu sendiri, yang mana semua orang bila ada masalah je akan refer kat situ. Tak boleh pakai benda-benda lain. Kecuali tidak dinyatakan kat situ, mungkin kita boleh kepada pihak yang lain lah. Tapi sebenarnya dari masa ke semasa, undang-undang kontrak atau kontrak dalam dokumen ni telah di-upgrade lah dari masa ke semasa. Sebab kadang-kadang macam kes mahkamah juga tak pernah ada, lepas tu dia ada. Jadi kena buat penambahan lah, kasi addendum. Dinamakan addendum. Maknanya kalau dulu JKR ni, contohnya JKR 203 dibangunkan pada 2003 2003. Saya minta maaf, saya pun tak pernah ingat ni. Jadi sekarang ni ada yang baru 2010. Jadi dalam tempoh 1983 mula ada JKR 203 dengan clause dia cuma 51. Tapi sekarang ni ada JKR 203 revision untuk 2010. Dia ada 71 clause. Maknanya dari 51-73 tu ada lebih kurang 20 lebih clause yang ditambah disebabkan benda-benda berlaku semasa perjalanan kontrak tu sebut. Walau bagaimanapun, walaupun dah di-revise macam dia dah dibuat 2010, dia masih ada juga benda-benda yang dimasukkan addendum, ditambah lagi atau diperbaiki kat situ. Dia ada addendum lah nanti. Tapi kalau dah banyak sangat, JKR nanti atau kerajaan akan mungkin buat revise lagi lah. 2000 berapa nanti kita tak tahulah. Mungkin masa tu saya pun dah tak ada dah kat dunia ni. Okey, lepas tu kita ada undang-undang TOT. Nanti kita masuk secara detail lah apa dia undang-undang TOT. Undang-undang TOT ni tujuannya untuk memberi remedi atau denda kepada mereka yang tercedera atau kerugian akibat perbuatan orang lain ni. Ni bukan disebabkan orang tersebut lah. Ni maknanya kontraktor lah. Kalau kita terus kepada pembinaan, kontraktor tu menyebabkan kecederaan atau kerosakan pada harta benda. Jadi kita akan gunakan undang-undang TOT, di mana dia ada pengkelasan dia ada sengaja. Sengaja ni ialah
Pencerobohan kepada orang. Ni kepada individu lah, kecederaan contohnya. Kena denda lah. Pencerobohan kepada barang. Contoh guna barang dia rosak. Itu pun kira pencerobohan ataupun pencerobohan kepada tanah. Yang ini agaknya biasa sebabnya bila kita buat projek pembinaan, kita kena buat survey, mesti melantik jurutera berlesen, juru ukur berlesen. Sebab itu confirm dia memang pakar dalam bidang dia sebelum kita buat boundary. Kawasan nak pagar tu di adang tu, pastikan telah disahkan. Mana surveyor dah ambil ukuran, tengok drawing, pergi jabat tanah, confirmkan ini kawasan, tandakan baru buat boundary. Jangan dia belum masuk awak dah sibuk bersihkan tanpa masuk ke tempat orang, tebang pokok. Bila ada pencerobohan tanah macam tu, jadi undang-undang tak ni digunakan lah. Dia mungkin nanti awak akan kena denda. Sebab contohnya katalah awak menyebabkan penebangan pokok kelapa sawit. Kelapa sawit sekarang mahal, mana tak tuan tanah nak naik angin. Jadi mungkin awak kena bayar juga denda disebabkan oleh pencerobohan tanah tadi, penebangan pokok dan awak telah masuk kawasan. Nanti mahkamah akan putuskanlah berapa yang perlu kena, apa yang awak kena buat nanti. Jadi berhati-hati dalam kerja-kerja macam ni. Dia pencerobohan ni lagi satu dia ni yang lain ialah cuai, tanggungjawab keras dan gangguan ni ada top dia lah. Ni sama ada sengaja kadang sengaja je. Orang ni tak perasan ni, orang tua ni bukannya tahu sangat pasal boundary awak pun masuk je. Pun kena jugalah. Ataupun cuai tak sengaja. Kadang-kadang kita tak sabar nak kerja, surveyor tak dapat dilantik. Mungkin kita pun, parit ni mestilah ikut parit ni kan. Kata ada parit ada kat kawasan tu, jadi kita masuk. Jadi kita tak sengaja lah kat situ. Sebenarnya rupanya bukan situ. Parit yang lama tu dibuat salah. Patutnya sebelum parit tu 1 kaki atau 10 kaki. Jadi yang itu pun kecuaian tu pun kena tanggung jugalah. Atau gangguan. Contoh gangguan ni macam bunyi bising Bunyi bising tu gangguan jugalah. Terutama kalau kat sebelah tu mungkin ada orang tua sakit, anak tak pernah sihat. Jadi dia akan mengganggu perjalanan kehidupan orang tu pun gangguan juga. Ataupun rumah dia jadi berhabuk. Berhabuk. Ataupun berlaku keretakan. Itu pun gangguan jugalah. Itu maknanya kita akan refer undang-undang TOT untuk menjaga kepentingan orang lain yang tidak berkaitan dalam kontrak kita. Okey, ni pihak-pihak yang terlibat Pihak-pihak yang terlibat ni mungkin untuk yang student poli tak ada masalah, dah tahu dah klien atau pelanggan. Klien pelanggan ni ialah orang yang mengeluarkan duit tu lah. Yang nak. Contohnya yang saya senang nak tengok ni, saya tunjukkan ialah contohnya nak buat banglo kan, mestilah ada tuan punya banglo. Tuan punya banglo tu mestilah ada duit kan. Jadi dia adalah klien dalam konteks ini, dalam subjek ni kita gunakan klien atau pelanggan, maknanya orang owner yang mengeluarkan duit untuk perbelanjaan projek itu Jadi dia ikut ada, nanti kita akan belajar mengenai tender dan bagai-bagai tu. Jadi yang penting dia keluarkan duit, dia ada kehendak. Kita sebagai kontraktor, katalah kontraktor, mestilah memenuhi kehendak dia. Lepas tu kita ada kumpulan reka bentuk. Kadang-kadang klien ni dia tak tahulah sangat mana. Contohnya lah, katalah ayah awak yang tak ada kemahiran dari segi reka bentuk. Jadi ada duit tapi nak buat rumah, tapi tak tahu nak reka bentuk. Jadi kita akan lantik orang lain lah untuk membuat reka bentuk bangunan kita Jadi dia pun kena ikut kehendak pelanggan lah, sebab dibayar oleh pelanggan ataupun klien. Bila dah siap tu barulah kontraktor dilantik. Kontraktor ni pun ada banyak jenis lah. Nanti kita akan masuk lebih detail lagi lah macam mana kontraktor tu Kontraktor ni dia ikut cara perolehan dia lah, nanti kita akan cerita. Jadi kontraktor ni tanggungjawab dia apa? Tanggungjawab dia ialah melaksanakan kehendak klien berdasarkan kontrak. Sebab kontraktor ni kadang-kadang sebenarnya orang yang teraniaya juga. Kalau tak ada kontraktor tak nyaya. Dan kadang-kadang klien teraniaya. Jadi untuk pastikan fair untuk kedua-dua pihak ni, jadi kita ada kontrak supaya kontraktor kena buat bla 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 dah. Jadi klien nak bla bla bla. Jadi dia kat situ kontraktor kena ikut kehendak klien berdasarkan kontrak, bukan kehendak dia yang berganti-ganti.
Sebab tu bila ada projek tanpa kontrak, kan, dia jadi perbalahan di kemudian hari. Sebabnya bila tengah-tengah buat rumah, contoh rumah lah yang senang, yang kadang-kadang bukan orang lain, saya pun tengah-tengah buat, rasa nak pecah ni lah, rasa nak tambah ni lah, rasa nak tukar ni lah, rasa-rasa tu yang menyebabkan perbalahan. Kontraktor dia bersalah, ni nak ikut ke tak ikut, nanti bayar ke tidak. Itu kena jagalah bila kita terlibat dengan kerja-kerja pembinaan. Tapi itulah kadang-kadang bila projek kecil ni kan nak buat kontrak ni leceh lah pula kan. Tapi at least kita ada paper lah. Selain macam quotation kita ada satu kenyataan yang maknanya kehendak kita, kontraktor kena ikut macam ni. Jadi kontraktor baca ni baru dia kod harga berapa kan. Jadi at least ada piece of paper yang menyatakan itulah supaya semua orang boleh ikut. Okey. Sebelum nak jadi kontraktor, ini untuk kontraktor yang buat kerja sepatutnya kena berdaftar dengan Lembaga Industri Pembangunan Industri Malaysia ataupun CIDB, Construction Industry Development Board. Semua kena daftar sepatutnya. Sekarang pun siapa yang masuk site aja kena ada green card. Jadi kena daftar lah. Kalau tak boleh buat kerja. Ada satu lagi ialah Pusat Khidmat Kontraktor. Yang CIDB ni akan mengeluarkan lesen. Dia bagi tahulah awak boleh masuk bidang ni, awak boleh masuk bidang ni. Yang Pusat Khidmat Kontraktor ni dia akan bagi pengiktirafan taraf Bumiputera kepada kontraktor. Dia ada had lah. Taraf Bumiputera tu sekiranya kalau perkongsian dia tengoklah berapa persen Bumiputera baru dia bagilah. Tapi kalau yang 100% Bumiputera tu tak ada masalah lah untuk dapatkan yang ni. Sebab bila kita masuk tender, ada setengah tender tu dia akan syaratkan situ untuk Bumiputera. Tapi sekarang ni kebanyakannya saya tengok tender ni yang besar-besar ni tak adalah refer kepada Bumiputera. Cuma untuk G1, lesen yang paling rendah dalam untuk kontraktor ni dia Bumiputera lah. Okey, apa langkah-langkah pertama nak jadi kontraktor? Mula awak kena daftarlah ke SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Daftar syarikat kat situ. Kat situ nanti kita ada bidang lah yang kita nak. Katalah awak nak bekal peralatan, bekal bahan binaan. Tapi kalau kita ni, kita biasanya yang ada kita ambil bekal bahan binaan, kerja-kerja pembersihan, kerja-kerja pembinaan bangunan. Kena masuk ke situ, dia ada banyak lah list dia. Kena tengok. Kalau awak dah daftar tu, awak jangan ambil satu je. Rugilah pula. Ambil banyak sikit yang agak-agak akan datang mungkin awak future kita akan buat. Tapi sebenarnya bila kita dah daftar tu, kita boleh juga tambah bidang. Bila kita dah, katalah tiba-tiba kita terminat pula buat catering. Kan? Kita masuk kat tambah catering. Tapi kena bayar lah. Lepas tu kena buka akaun semasa. Ada modal lah. Semasa ni yang guna cek itulah. Dalam dia ikut grade kelas yang kita nak lah dari segi modal ni. Nanti kita tengok dalam sini ada jadual juga. Dan juga kelayakan yang diperlukan untuk sesuatu grade. Kalau grade yang tinggi tu maknanya kelayakan lebih tinggi lah. Kena ada pengalaman, kena ada knowledge lah. Ahli dia mestilah ada yang degree. Macam tu lah. Lebih kurangnya nanti kita tengok. Okey, ni adalah hard project Dia ada G1 ni 200,000 ke bawah. Ni kalau dulu PKK dia tak ada CIDB PKK je. Kita pakai kelas F nama dia Yang ini dia punya kawasan operasi ialah dalam daerah saja. Dia untuk sebut harga, untuk kerja-kerja bagi. Lepas tu daftar kat daerah. Kalau awak duduk kat Muar atau kat Batu Pahat, mana kat kawasan tu je. Kecuali awak punya specialist. Ada kawasan lain tak boleh, awak boleh masuk lah. Tapi itu pun kalau ditawarkan lah. Kalau dia tak tawarkan, tak boleh grade yang kedua ialah G2, RM200,000 hingga RM500,000. Yang ini luas sikit lah sebab dia ni dah besar sikit Dia sebut harga dalam negeri mengikut alamat pendaftaran syarikat. Lepas tu kita ada G3, RM500,000 hingga RM1 juta. Ini dalam negeri mengikut alamat pendaftaran dan seluruh negara untuk Bumiputera. Yang G4 hingga G7 ni seluruh negara. Mana kalau ada tender dalam, katalah awak dekat contohnya ada kat Sarawak, awak bolehlah pergi juga kat sana
untuk dapatkan kerja. Tapi bila kita punya port tu kat sini, katalah kat Johor, kita nak pergi negeri lain, sebenarnya ada kat situ mungkin kita ada sedikit masalah lah. Tapi kontraktor ni biasanya geng-geng dia ramai kan, jadi tak ada masalah lah. Okey, minta maaf ni sebab saya ni kat kawasan kebun, kat kawasan pertukangan, jadi ada bunyi sikit Okey, ni kriteria pendaftaran dia. Tadi kena daftar dengan dengan bank tadi kena ada ni, kita ke dalam akaun kita mesti ada, kalau G1 ada 5,000, dia biasanya nak 3 bulan lah. 3 bulan kita punya penyata akaun untuk G1. Lepas tu kita mesti ada sijil, at least ada sijil kemahiran ataupun pengalaman. Kalau ada sijil ni senang lah sebab kita memang layak kan. Tapi kalau tak ada, kita boleh gunakan pengalaman kerja yang lepas untuk kita mohon G1 lah kat sini ni ahli dia mesti ada 2 tahun pengalaman, ada kad hijau. Ni lah ketua eksekutif, ketua pegawai eksekutif, pegawai teknikal dan pekerja bangunan terlibat dengan aktiviti pembinaan. Kena ada lah ni kad hijau Okey, untuk G2 pun boleh jugalah dengan pengalaman. Biasanya kalau ada diploma tu dah boleh lah. Jadinya kat situ, kat G2 ni dia ada interview lah. Kalau G1 tak ada interview, jadi G2 ni dia kena ada pejabat sendirilah. Nanti dia akan datang semak dan juga ada interview. Ni yang lain-lain ni untuk G3 sijil dan pengalaman. Ni untuk G4 ada diploma, kena ada diploma lah pemegang dia. Saya pada tu boleh jugalah kat situ kena ada technical. Dia nak juga technical staff lah untuk kelas yang lebih tinggi ni. Kena masukkan lah senarai pekerja technical. Technical ni maknanya ada sijil lah, ada diploma macam tu lah. Okey, ini makin tinggi maknanya requirementnya lebih tinggi lah.